Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada kali ini pertemuan kita saya akan sambung lagi di dalam pengajian bulanan kita, iaitu pengajian kitab Risalatul Misbah Al-Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fattani rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan menjadi manfaat pada kita semua, insyaAllah. InsyaAllah pada hari ini, insyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan kita, iaitu perbahasan sifat ilmu, iaitu di dalam sifat ma'ani Allah Ta'ala, sifat ma'ani Allah Ta'ala. Baik, kita akan sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan makna mengetahui segala perkara yang wajib itu mengetahui dengan sungguh, dan mengetahui segala yang mustahil itu mengetahui dengan tidaknya. Ni tengok. Jadi kita dah maklum perbahasan sifat ilmu dahulu. Kita maklum kata sifat ilmu Allah Ta'ala itu ialah satu sifat yang wujudi, yang ada di zat Allah Ta'ala. Lagi pula sifat ilmu itu tugasan dia, dia bertakluk kepada semua perkara, sama ada perkara yang wajib ataupun perkara yang mustahil ataupun perkara yang harus. Allah Ta'ala tahu. Maksudnya di sini Allah Ta'ala mengetahui, ilmu Allah Ta'ala tu mengetahui dengan perkara yang wajib, dengan perkara yang mustahil, dan dengan perkara yang harus. Baik, di sini dia nak menerangkan, pengarang kitab kita nak menerangkan apa yang dikatakan makna mengetahui. Kata musannif, dan makna mengetahui akan segala perkara yang wajib itu, apa maksudnya? Iaitu katanya mengetahui dengan sungguhnya. Maksudnya Allah Ta'ala tahu sungguh. Diri perkara tu Allah Ta'ala tahu. Itu maksud kata perkara yang wajib. Contoh kita kata Allah Ta'ala dia mengetahui zat dan sifat dia. Itu perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sifat dan zat Allah Ta'ala itu perkara yang wajib. Maka Allah Ta'ala tahu dengan sungguh. Yang kedua, mengetahuinya Allah Ta'ala segala perkara yang mustahil itu mengetahui dengan tidaknya. Apa maksud mengetahui dengan tidaknya? Maksudnya Allah Ta'ala tahu kata perkara itu tidak boleh ada. Perkara itu tidak boleh ada pada Allah Ta'ala. Sebagai contoh perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala, kita kata Allah Ta'ala tu lemah, Allah Ta'ala tu jahil. Maka kita kata Allah Ta'ala tahu kata perkara yang mustahil itu tidak boleh ada pada Allah. Itu dipanggil kata Allah Ta'ala mengetahui dengan perkara yang mustahil. Itu yang kedua. Kemudian, dan mengetahui Allah Ta'ala pula perkara akan perkara yang harus itu, mengetahuinya akan ada atau tiada, atau akan tiadanya. Maksudnya Allah Ta'ala tahu perkara yang harus. Sebagai contoh, kita ni perkara yang harus. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Allah Ta'ala tahu. Makhluk dia. Orang ni ada ke tak ada. Allah Ta'ala tahu kata diri seseorang itu dilahirkan di bumi. Allah Ta'ala tahu padahal di dalam
ilmu dia. Allah Ta'ala tahu dalam sifat ilmu dia. Habis itu. Dia kata sebagai mengetahui yang nyata. Jadi Allah Ta'ala tahu kesemuanya tadi tu. Akan sebagai mengetahui yang nyata. Segala perkara itu. Dengan ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu tadi tu. Dengan perkara yang wajib. Dengan perkara yang mustahil. Dengan perkara yang harus. Allah Ta'ala tahu tadi tu. Dengan ilmu Allah Ta'ala. Di atas kelakuan bagi segala perkara itu. Allah Ta'ala tahu tu dengan segala perkara itu. Dengan tidak terdahulu jahil. Dan tidak. Dan berpapah syak. Jadi Allah Ta'ala tahu kata segala perkara yang wajib. Allah Ta'ala tahu segala perkara yang mustahil. Allah Ta'ala tahu segala perkara yang harus. Dengan makna Allah Ta'ala tahu tu tidak terdahulu dengan sifat jahil. Macam kita sekarang ni contoh. Kita bagi contoh. Kita makhluk. Kita tahu satu-satu benda. Tapi kita tahu tu sebelum tu kita jahil. Contohnya macam mana? Contohnya kita asalnya kita tak tahu kata sifat Allah Ta'ala tu sifat 20. Kemudian kita tahu dah. Sifat 20 Allah Ta'ala tu sifat wujud, kidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Tahu kita sekarang ni. Sebelum ni kita tak tahu. Jadi tahu kita sebelum kita ni jahil. Kita tahu tu sebelum kita tu jahil. Maksudnya kita tahu sekarang ni kita terdahulu dengan jahil. Ada pun Allah Ta'ala dia mengetahui perkara yang wajib. Dia mengetahui perkara yang mustahil. Dia mengetahui perkara yang harus. Itu tidak terdahulu dengan jahil. Dia tahu sebelum tu tahu dah. Kita ni terdahulu dengan jahil dulu. Kemudian baru tahu. Itu maksudnya. Habis itu. Lagi pula dan juga syak. Kita tahu sekarang ni. Sebelum ni kadang-kadang kita syak. Allah Ta'ala dah. Dia tahu kata dalam ilmu dia. Sifat dan zat dia tu wajib ada. Bukan di atas terdahulu dengan jahil. Dengan syak dah. Dengan syak ni dengan 50-50. Syak, ragu-ragu. Kita ni tahu satu-satu perkara. Tapi sebelum tu kita syak. Boleh jadi? Kita syak dulu. Kemudian baru kita tahu. Orang terang kat kita baru kita tahu. Itu makhluk. Habis. Mana dalil? Dan dalil atas ada ilmu pada Allah Ta'ala itu ialah. Kita fikir tilik kepada makhluk ini. Kita tilik pada makhluk ini. Kita tilik pada makhluk ini. Tengok pada makhluk ini. Allah Ta'ala jadikan bahawasanya kesemuanya itu Allah Ta'ala tahu sejak azali lagi. Apa yang akan berlaku pada kita Allah Ta'ala tahu dah. Allah Ta'ala tahu dengan sifat ilmu dia. Itu maksud dia. Habis itu. Maka jika Allah Ta'ala tidak berilmu padanya. Kalaulah kita kata Allah Ta'ala tu tidak ada sifat ilmu. Nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu jahil. Nescaya Allah Ta'ala tu jadi jahil. Maka apabila jahil, ia Allah, tentulah tidak menghendaki dan tidak menentu. Allah Ta'ala tak boleh nak kehendak. Allah Ta'ala tak boleh nak menentu. Sebab apa? Kerana yang jahil itu, dia tak mengetahui. Kita maklum bila sebut jahil, Allah Ta'ala, kita maklum bila sebut kata jahil, dia tak tahu. Dan apabila ia tak mengetahui, tentulah tak pandai. Tengok orang makhluk dah tak tahu, mesti dia tak pandai. Itu dia. Dan apabila tak pandai, tentulah lemah daripada menjadikan makhluk. Macam mana Allah Ta'ala nak jadikan makhluk kalau dia tak pandai? Kemudian bila dia tak pandai, dia bila sebut kata dia tak pandai tu, maksudnya dia jahil.
Tu dia. Dan iaitu batil. Maka itu perkara tu tadi tu batil, palsu. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu jahil, tak pandai, dia tidak berkehendak nak menjadikan makhluk ini, maka itu batil, itu palsu. Sebab apa? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Makhluk ini dah ada sekarang ni. Kita tengok dengan depan mata kepala kita, makhluk ini dah ada. Kita nampak dengan mata kepala kita, itu dipanggil musyahadah dalam ilmu tauhid. Kalau begitu, kejap di hati kita bahawa ada pada Allah Ta'ala ilmu, ianya tidak jahil. Allah Ta'ala tu tak jahil. Itulah pengakuan yang sebenar yang muafakat dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Mana dia? Seperti firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Surah Al-Mujadalah, ayat yang ke-7. Artinya, adakah tidak nampak engkau akan bahawa sungguh Allah Ta'ala mengetahui, ia Allah, akan barang, akan perkara yang ada di dalam langit dan barang yang ada di dalam bumi. Di dalam bumi ini hingga akhir ayat. Kita maklum Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam bumi ni. Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam langit. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu perkara-perkara yang ada di dalam langit dan di bumi. Itu menunjuk kata Allah Ta'ala tu ada sifat ilmu. Bila dia ada sifat ilmu, maka dia tidak jahil. Maka nyatalah daripada firman itu bahawa ada Allah Ta'ala sifat ilmu. Maka nyatalah, jelaslah bagi kita bahawasanya Allah Ta'ala itu ada sifat ilmu. Ianya tidak jahil. Habis itu tuan-tuan. Wallahu a'lam. Jadi sekarang itu saja. InsyaAllah di dalam masa akan datang nanti, InsyaAllah pada masa akan datang, kita akan sambung lagi huraian sifat yang 10, iaitu hayat. Wallahu a'lam. Jadi sekarang itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.